Bismillahirrahmanirrahim. Video ini akan menerangkan kepada pelajar-pelajar tentang persamaan dan perbezaan antara proses penyulitan dan nyah sulit menggunakan kaedah columnar transposition. Berikut adalah ciri-ciri columnar transposition. Columnar transposition menggunakan algoritma yang mudah di mana ia akan mencampur adukkan abjad-abjad dalam teks biasa kepada teks cipher. Ianya seperti permainan Scrabble tetapi lebih sistematik kerana ia mempunyai algoritma dan kunci. Columnar transposition akan menggunakan jadual untuk proses penyulitan dan nyah sulit. Pengirim dan penerima teks biasa ataupun teks cipher akan menggunakan satu kunci yang sama. Terdapat beberapa persamaan dan perbezaan dalam proses penyulitan dan nyah sulit. Persamaan di antara kedua-duanya adalah ketika menentukan bilangan lajur dan bilangan baris. Bilangan lajur sama dengan bilangan abjad dalam kunci, manakala bilangan baris sama dengan bilangan abjad dalam teks biasa ataupun dalam teks cipher dibahagikan dengan bilangan abjad dalam kunci. Perbezaan di antara kedua-dua proses ini adalah ketika melengkapkan jadual dan menulis teks cipher serta teks biasa. Dalam proses penyulitan, jadual dilengkapkan dengan mengisi abjad-abjad teks biasa dari kiri ke kanan baris demi baris. Manakala dalam proses nyah sulit, jadual dilengkapkan dengan mengisi abjad-abjad teks cipher dari atas ke bawah mengikut urutan nombor laju. Hasil daripada proses penyulitan adalah teks cipher yang dihasilkan. Teks cipher ini ditulis dengan mencantumkan abjad mengikut nombor laju dari atas ke bawah. Manakala hasil bagi proses nyah sulit adalah teks biasa. Teks biasa ditulis dari kiri ke kanan mengikut baris demi baris dan kemudian dipecahkan menjadi perkataan-perkataan. Diberikan dua contoh kunci, satu untuk proses penyulitan dan satu lagi untuk proses nyah sulit. Persamaan antara kedua-dua kunci ini adalah bilangan abjad dalam kunci akan menentukan bilangan laju. Proses penyulitan terdiri daripada 4 abjad, bermaksud jadual yang dibina akan terdiri daripada 4 laju. Manakala proses nyah sulit terdiri daripada 3 abjad, bermaksud jadual yang dibina terdiri daripada 3 laju. Setiap laju dinomborkan mengikut susunan abjad. Abjad yang terawal dinomborkan dengan 1 dan seterusnya. Proses penyulitan dan nyah sulit akan menggunakan formula untuk menentukan bilangan baris. Bagi proses penyulitan, bilangan baris sama dengan bilangan abjad dalam teks biasa dibahagikan dengan bilangan abjad dalam kunci. Manakala untuk proses nyah sulit, bilangan baris sama dengan bilangan abjad dalam teks cipher dibahagikan dengan bilangan abjad dalam kunci. Teks cipher dihasilkan dengan mencantumkan semua abjad dari laju 1, 2, 3 dan 4. Okey, so kita akan cantumkan sekarang. Mulakan dengan laju yang pertama. M, Y, N, R, R, T. Okey, sambung laju yang kedua. A, E, N, Y.
Okey, sambung laju yang ketiga. L, I, G, T, I, X. Okey, yang terakhir laju yang keempat. A, S, E, A, C dan yang terakhir adalah huruf A. Okey, ini adalah teks cipher yang dihasilkan daripada proses penyulitan menggunakan kaedah columnar transposition. Ini adalah jadual yang telah dilengkapkan dengan abjad-abjad teks cipher mengikut urutan nombor lajur dari atas ke bawah. Langkah seterusnya dalam prosesnya sulit adalah menulis teks biasa. Untuk menulis teks biasa, kita akan mencantumkan abjad-abjad dalam jadual dari kiri ke kanan secara mendatar, baris demi baris. Sekarang kita akan lakukan proses cantuman. Kita mulakan dengan baris yang pertama dari kiri ke kanan. E, R, N. Baris yang kedua I, E, Z. Yang ketiga A, K, R. Baris yang seterusnya sehinggalah baris yang terakhir. I, K, U, B, E, R, S, U, R, S, U, A, R, A dan huruf yang terakhir X. Daripada cantuman abjad-abjad ini, kita akan hasilkan teks biasa ataupun mesej yang memberi makna dengan memecahkannya kepada beberapa perkataan. Ernie, Zakri, ku bersuara.